Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ini kita akan sambung balik pengenalan tentang program Scratch yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Okey, minggu lepas cikgu cuma nak memperkenalkan macam mana kita nak daftar program Scratch, aplikasi pengaturcaraan Scratch. Okey, kita akan pada hari ini cikgu akan menerangkan serba ringkas apa yang ada pada antarmuka perisian pengaturcaraan Scratch. Kenapa kita guna Scratch? Okey, pada peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, kita guna Scratch sebab Scratch ni tak terlalu kompleks, atau tidak terlalu sukar bagi murid untuk belajar. Ini adalah langkah permulaan untuk murid minat kepada pengaturcaraan. Kalau awak lihat dalam YouTube, Scratch ni boleh buat game, dia boleh buat game, dia boleh buat software pembelajaran. Banyak faedah-faedah yang kita boleh gunakan melalui program Scratch. Pada minggu lepas cikgu dah tunjuk tutorial macam mana nak daftar pengaturcaraan Scratch secara online. Kita boleh juga pasang aplikasi Scratch secara offline. Tetapi besarlah sikit, dia hanya boleh digunakan melalui laptop ataupun desktop. File dia terlalu besar. Terlalu besar. Jadi untuk memudahkan kita hanya buat secara online. Kalau awak lihat dekat sini, yang pertama, kalau lihat dekat sini yang biru ni, kita panggil sebagai apa? Yang biru ni kita panggil ada file, ada edit, ada tips, ada about. Nak save ke, nak delete ke, nak baiki balik apa yang kita dah buat ke. Kita panggil sebagai bar menu. Kita panggil sebagai bar menu. Mengandungi menu file, edit, tips dan about. Yang kedua, stage. Mana stage ni? Stage merupakan kawasan sprite bergerak dan berinteraksi. Ni stage. Dalam kotak ni stage. Stage ni tempat. Ini stage. Kawasan sprite bergerak dan berinteraksi. Tu kita panggil sebagai stage. Faham Yang seterusnya, sprite. Mana sprite? Ini sprite. Ni icon. Sprite ni kita boleh ubah-ubah. Sprite ni kita boleh ubah. Kita boleh guna. Contohlah awak minat Dragon Ball, awak boleh guna sprite Dragon Ball. Awak minat Ultraman, kita boleh masuk Ultraman. Awak minat Upin Ipin, kita boleh masuk Upin Ipin sebagai sprite. Apa dia sprite? Sprite ialah image grafik peta bit atau image grafik vektor yang digunakan sebagai objek. Kita guna sebagai objek, itu kita panggil sebagai sprite. Kalau awak guna buah-buahan, buah-buahan awak tu sebagai objek, kita boleh letak kita boleh panggil sebagai sprite. Yang seterusnya, sprite list. Ni apa juga sprite yang kita gunakan, dia akan papar dalam kotak ni. Tu sprite list. Kita guna kapal terbang, kita guna Upin Ipin, kita guna Dragon Ball, kita guna Naruto, semua ada. Dia akan paparkan segala sprite yang kita guna. Kita guna pensel, image buku, semua ada. Itu panggil sebagai sprite list. Sprite list ni apa? Paparan senarai sprite yang digunakan dalam projek. Segala sprite yang kita guna, image ataupun objek kita guna, dia akan duduk pada sprite list. Yang seterusnya yang kita nak beritahu, yang merah ni apa? Yang merah ni. Yang merah ni untuk kita edit lah. Untuk kita delete, untuk kita besarkan image, untuk kita kecil image, untuk kita mendapatkan bantuan. Kita panggil sebagai, lihat pada muka surat yang seterusnya. Kita lihat sebagai yang merah ni, Cursor Tools. Cursor tool apa dia? Dia mengandungi alat untuk duplicate sprite.
kita nak duplicate, nak clone sprite, nak jadikan dia dua sprite. Okey, kita boleh guna pada cursor tools. Kita nak delete sprite, nak hapuskan sprite yang kita pilih, yang kita tak save, juga di dalam cursor tools. Nak grow dia, nak grow ni maksudnya grow mana grow. Okey, nanti cikgu akan beritahu. Grow ni kita nak besarkan image kita, nak besarkan sprite yang kita pilih. Okey, shrink ni untuk kita kecilkan sprite yang kita pilih. Block help ni untuk kita mendapatkan bantuan kepada, menyediakan bantuan kepada kita untuk kita menyiapkan projek. Okey, mana satu ni ikon dia? Okey, tengok dekat sini. Ni ikon dia. Okey, ini ikon yang pertama ni, sebelah kiri ikon dia duplicate. Yang kedua gambar gunting tu untuk kita delete sprite. Yang ketiga, kalau ingat anak panah keluar kan, mengembang kan, jadi dia untuk membesarkan sprite. Yang mengecil ke dalam tu anak panah, itu untuk mengecilkan sprite. Okey, yang tanda soal tu untuk kita mendapat bantuan dalam menyiapkan projek. Okey, yang hijau, kalau kita lihat yang hijau ni, dia ada script, dia ada kostum, dia ada sounds. Apa dia tu? Hijau. Okay. Hijau pula kalau kita lihat di sini, cikgu tunjukkan di sini hijau. Hijau tu kita panggil sebagai apa? Sebagai tabs. Sebagai tabs. Yang hijau tadi sebagai tab. Okey, terdapat jenis tab termasuk script, memaparkan script area, dan 10 palette iaitu control, motion, looks, sound, pen, data, event, sensing, operator dan more blocks. Okey, kostum memaparkan bingkai-bingkai sprite yang kita boleh pilih, yang kita boleh guna. Sound memaparkan senarai klik audio yang digunakan. Klik audio boleh dibina sendiri atau diimport dalam format file. Okey, dan juga format MP3. Okey, dan juga backdrops. Backdrop kita boleh guna sebagai latar belakang lah. Latar belakang yang dipilih bagi stage tadi. Okey, ikut situasi, cara kerja yang kita, jalan cerita yang kita pilih. Okey, block palette yang biru ni kita panggil block palette mengandungi kategori block. Ni mana dia? Block palette ni, block palette ni. Kalau kita balik pada ni block palette kita ni kita boleh pilih lah block palette ni. Block palette ni untuk kita buat pengaturcaraan lah. Ini kita punya step untuk kita buat pengaturcaraan. Dia ada motion, dia ada looks, dia ada sounds, dia ada pens, dia ada data, dia ada event, dia ada control, dia ada sensing, dia ada operator dan more blocks. Kita akan belajar lah. Kita akan belajar secara amali. Okey, ni contoh lah. Ini contoh block palettes lah. Block palette motion, pergerakan lah. Pergerakan, bergerak, dia ada pusing, dia ada pusing berapa darjah, pusing ke kanan berapa darjah, pusing ke kiri berapa darjah. Okey, kita akan belajar macam mana nak gunakan blok-blok ni. Okey, yang seterusnya, kalau kita lihat dekat sini, kita lihat balik, selain pada ada block palettes, kita ada kita ada script area juga. Script area lah, kawasan untuk mendapatkan blok atau cara. Ni sebelah kanan, kawasan yang berada di sebelah kanan, script area ni. Sebelah kanan ni patutnya ada, tak boleh nak papar sebab okey, di sebelah kanan ni kalau lihat ni. Okey, ni sebelah mana? Script area ni sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan, script area lah untuk kita letakkan block palette. Block palette kita, ataupun kita panggil sebagai pengaturcaraan kita lah, arahan kita lah. Okey, boleh faham? Okey, kalau kita lihat di sini persetujuan pengaturcaraan seperti C++, banyak, Pascal, Java, Basic 256, menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga juga perisian pengaturcaraan yang tidak memerlukan penulisan kod berbentuk teks seperti Scratch, logo, Alias dan Arduino. Okey.
Lepas tu kita guna scratch. Scratch je mudah, tak payah nak tulis. Dia drag, dia akan tarik je arahan. Okey. Untuk memudahkan kita. Okey. Ini contohlah latihan kamu. Apa yang perlu kamu kena terangkan. Motion, apa dia motion? Motion menyalakan blok pergerakan yang boleh dipadankan dengan sprite. Contoh, kita nak bergerak macam mana, nak bergerak ke atas, nak bergerak ke bawah, nak pusing 90 darjah, nak pusing 180 darjah. Loose menyalakan blok yang boleh mengubah visual objek dalam stage. Okey, sound pula menenaraikan blok bunyi yang boleh dipadankan dengan sesuatu sprite. Contohnya nak bunyi apa? Nak masuk dialog. Okey, nak bunyikan harimau, nak bunyikan kucing. Nanti kita akan belajar pada tajuk yang akan datang. Pen menenaraikan blok corak yang boleh dipadankan pada laluan yang dilakukan oleh sprite. Okey, nanti kita akan explore. Okey, data menyenaraikan kemudahan untuk memanage pembeli ubah. Event ni yang kita biasa guna menyenaraikan blok peristiwa yang boleh dipadankan dengan sesuatu objek dalam stage. Control menyenaraikan blok kawalan bagi sesuatu peristiwa. Okey, macam mana kita nak kawal dia. Sensi menyenaraikan blok pengesanan dan pemicuan peristiwa. Okey, operator menyenaraikan blok operator matematik, operator boolean, operator hubungan dan operator logik. Kita akan cuba buat. More blocks ni mengandungi make a block. Dan untuk kita nak buat blok baru lah, make a block, dan juga add an extension. Maksudnya kita nak link dengan sesuatu web ataupun sesuatu aplikasi yang lain. Okey, boleh faham? Contoh, make a block membina blok baru yang mencantumkan semua blok yang berada dalam satu segmen atau atur cara. Segmen atur cara. Dan add an extension pula membolehkan projek Scratch dihubungkan dan ke perkakasan luaran. Di link lah. Masuk macam cikgu cakap. Oh ya, nak gabungkan. Okey, projek Scratch ni dengan perkakasan yang lain. Dan maklumat di web melalui Pico, Bot dan atau Lego WeDo. Tu banyak yang kita akan belajar ni. Okey, boleh tengok, boleh lihat dalam YouTube banyak dah tutorial tentang Scratch. Macam-macam game awak boleh buat, macam-macam software awak boleh buat. Matematik, bahasa Inggeris, sains, bahasa Melayu, macam-macam. Okey, awak kena rajin explore je lah. Kena rajin explore. Okey, kita berhenti dulu sampai sini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada tajuk yang kedua, iaitu 3.2 pergerakan. Macam mana nak buat pergerakan sprite, macam mana nak masuk dialog pada script, macam mana nak masukkan bunyi pada kita punya projek, dan macam mana kita nak buat objek yang baru. Okey, kita cikgu tinggalkan sampai sini. Cikgu harap awak explore lah. Awak baca dulu 3.2 ni sampai muka surat 55 kalau tak salah cikgu. Surat 55 awak cuba explore. Kalau awak ada masa, awak boleh cuba contoh-contoh aplikasi yang ditunjukkan pada buku teks, dan juga awak boleh lihat rujuk YouTube banyak dah. Okey, banyak dah YouTuber kongsi, share macam mana kita nak gunakan perisian sprite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa semula pada minggu hadapan.